Di sini Allah mencela Bani Israel kerana melakukan pencerobohan, dan lebih malang mereka mencari alasan untuk membolehkannya. Tuan-tuan, lakukan haram satu hal, mencari alasan ini boleh satu hal lagi. Ini sangat baik. Kalau zaman Nabi Musa ditukar menjadi monyet, kita mencari alasan ini bukan riba, ini ialah cukai ataupun yuran perkhidmatan. Kita mencari alasan. Tuan-tuan sebati. Tajuk perbincangan kita malam ini ialah kisah penduduk kota Ailah. Dan apakah yang saya maksudkan dengan tajuk ini? Tajuk ini ialah merujuk pada ayat Quran surah Al-A'raf ayat 163. Dan ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alhum an qatil lati kanat hadratal bahri zatuna bis-sabt. Iz'aduna bis-sabti istatihim hitanhum yawma sabtihim syur'a. Wa yawma la tatuna la tatihim kadzalika lahum bima kanu yafsukun. Dan tanyalah mereka tentang satu kampung yang terletak di tepi pantai, di tepi laut, dan ketika mereka menceroboh larangan hari Sabtu, iaitu apabila ikan datang dengan banyak pada hari Sabtu mereka, tetapi pada hari bukan hari Sabtu, ikan tidak datang. Demikianlah kami uji mereka dengan apa yang mereka bersifat fasik. Kisah inilah kisah Bani Israel. Mereka tinggal di kawasan Teluk Aqabah. Saya bawa peta tetapi saya tak dapat tunjukkan tuan-tuan. Dialah di antara Sinai dengan Semenanjung Arab. Satu kampung bernama kampung Ilah ataupun Ailah. Ailiyah, gitulah sebutannya. Dan mereka ini berpegang kepada syariah Nabi Musa AS. Syariah Nabi Musa AS tidak membenarkan Bani Israel bekerja pada hari Sabtu. Dan apabila Rasulullah diutuskan kepada kita, umat Islam, larangan tidak bekerja pada hari Sabtu ditarik balik. Syariah Nabi Muhammad SAW membenarkan kita bekerja pada hari Sabtu. Termasuk hari Jumaat juga kita dibenarkan bekerja. Tetapi sebagai denda kepada orang Israel, Allah tidak membenarkan mereka bekerja pada Sabtu, tetapi mereka menceroboh larangan Allah ini. Apakah yang mereka ceroboh? Mereka berada di tepi pantai dan mereka lihat ikan banyak pada hari Sabtu. Bukan hari Sabtu, ikan tak datang. Mereka sangat gairah melihat ikan yang jinak-jinak timbul pada hari Sabtu. Sedangkan Allah tidak membenarkan mereka bekerja pada Sabtu. Lalu mereka buat helah. Mereka mengatakan kita tahan pukat ini pada hari Jumaat. Kita angkat pada hari Ahad. Dan kita tidak bekerja pada hari Sabtu. Pada hari Ahad mereka angkat ikan dan ikan sangat banyak. Mereka berpesta. Mereka mengatakan kami tidak bekerja pada hari Sabtu. Sedangkan mereka tahan pukat pada hari Jumaat dan mereka angkat pada hari Ahad. Dan mereka buat helah. Hari Sabtu kami tidak bekerja, tetapi pukat mereka bekerja. Ini sifat Bani Israel yang mencari helah. Kita juga tuan-tuan, jangan kita mencari helah. Umat Islam, umat Rasulullah diajar sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh dan kami tidak mencari alasan. Tetapi kaum Bani Israel, mereka mencari alasan. Apa yang Nabi Musa sebut pada mereka, mereka mencari alasan untuk menceroboh larangan tersebut. Dalam konteks ini, mereka menceroboh pada hari Sabtu, tuan-tuan. Pada hari Sabtu, ikan sangat-sangat banyak. Bahkan di atas permukaan laut itu kelihatan ikan yang besar-besar, jinak-jinak, sebagai cubaan mereka. Sebagai Allah kata, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan demikianlah kami uji mereka dengan sebab mereka mempunyai sifat yang fasik. Dan Allah katakan dalam ayat seterusnya, wa isqalat ummatum minhum lima ta'zunukum billah muhlikum aw ma'dhum azaban syadida qalu ma'dzatan ila rabbikum wa lahum yattaqun falamma nasu ma'dzukrihi anjayna alladziina nahawna su wa akhadhna alladziina dhalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun falamma atau amanhu anhu qulna lahum kunu qiratan khasiin. Sadaqallahul azim.
Apabila masyarakat umum kaum Ilyah melihat ada satu kumpulan yang melakukan tegahan Allah pada hari Sabtu, mereka terbahagi pada 3. Maka berkata satu kumpulan pada mereka, 5 ta'azunakumullah. 5 ta'azunakumullah. Kenapa kamu nak bagi nasihat kepada orang yang Allah bakal memunaskan mereka? Satu pihak dia tengok orang ini buat maksiat. Dia kata, Allahumma'alaikum awma'adhum azaban syadidah. Apa kita nak nasihat dia? Allah bakal melaknat mereka, akan berikan azab kepada mereka. Yang satu kumpulan lain berkata, qalu ma'dzatan ila rabbikum wa lahum yattaqun. Dan kita minta maaf kepada Allah. Kita tak buat. Kita minta maaf kepada Allah supaya Allah ampunkan mereka. Satu, buat apa kita larang mereka? Dan Allah mengatakan akibat daripada larangan ini, falamma nasu ma dzukru bihi. Apabila mereka lupa apa yang mereka ditegah dengannya, anjana alladziina nahawna as-su'. Dan kami selamatkan mereka yang mencegah kemungkaran tadi. Kami menyelamatkan mereka yang mencegah daripada keburukan tadi. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan mereka yang melakukan maksiat tadi, mereka yang menangkap ikan tadi, Allah berikan azab yang sangat pedih. Bima kanu yafsukun, sebab mereka ialah kaum yang fasik. Falamma ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiratan khasiin. Dan apabila mereka melakukan maksiat tadi, melampau batas, apa yang mereka ditegah, maka kami kata, jadilah kamu kera yang hina. Mereka yang melakukan maksiat tadi, yang menceroboh hari Sabtu, Allah tukar mereka menjadi kera. Dan azab Nabi terdahulu pada Rasulullah, tuan-tuan, Allah berikan cash, azab yang cash, yang tunai. Apabila Rasul ataupun mereka dicegah melakukan sesuatu, mereka lakukan, mereka diberikan azab yang segera. Umat Muhammad ditangguhkan, tuan-tuan. Dan dalam konteks ini kita lihat, penduduk kampung Ailah ini telah melakukan maksiat. Yang melihatnya, ada yang mencegah. Tuan-tuan, inilah apa yang Allah larang, jangan anda lakukan. Kami berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan. Ditegahnya. Yang lain diam. Kami tak buat lakukan apa-apa. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Ini orang yang baik-baik. Tetapi mereka tidak mencegah. Yang Allah katakan, yang mencegah tadi, kami selamatkan. Yang buat dosa tadi, yang melanggar larangan Allah pada satu tadi, kami tukar mereka jadi kera. Yang diam tadi, Allah silent. Allah tak kata Allah azab ataupun Allah selamat dia, tidak. Allah silent keburukan yang ketiga tadi. Orang yang baik-baik, tapi mereka melihat orang buat keburukan dan mereka diam. Allah tidak masukkan apa nasib orang yang berada di antara kedua tadi. Yang jelas melakukan maksiat, Allah musnahkan, jadi kera. Yang mencegah, Allah selamatkan daripada menjadi kera. Dan azab yang lain. Tetapi orang yang baik-baik, mereka bersolat, mereka berzikir, tetapi mereka lihat, mereka mengatakan, itu urusan Allah. Kalau Allah inginkan mereka ampun, Allah ampunkan mereka. Marilah kita berdoa supaya Allah ampunkan mereka. 3 kumpulan. Dan tuan-tuan, Allah menyebut untuk kita, yang kita Allah suruhkan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar. Allah suruh kita lakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Kebanyakan kita berani lakukan kebaikan, mengajak orang kebaikan, mari ke masjid, ramai. Mari kita buat majlis yang baik-baik, ramai. Tetapi tidak ramai yang mencegah keburukan. Islam datang dengan package, menganjur kebaikan, mencegah keburukan. Harus dilakukan bersama-sama. Dan Allah sebutkan tadi, mereka yang melakukan mencegah kemungkaran tadi, mengajak kebaikan, Allah selamatkan mereka. Mereka yang melakukan pencerobohan hari Sabtu, Allah azabkan mereka dengan ditukar mereka menjadi kera. Dan orang yang baik-baik tapi diam, Allah silent. Allah tak beritahu apakah nasib mereka. Barangkali selamat, barangkali tidak selamat. Dan itulah nasib mereka yang melakukan pencerobohan hari Sabtu. Dan Allah sebut dalam ayat lain, inilah ashabus sabti. Mereka ialah kumpulan yang menceroboh hari Sabtu. Tuan-tuan yang hormati, ahli tafsir mengatakan, sebagaimana kita sebutkan tadi, ada 3 kumpulan yang terlibat dalam penduduk tadi, penduduk Ailah tadi. Pertamanya, fi'atun
satu kumpulan yang menasihatkan mereka dan melarang mereka supaya jangan melakukan apa yang mereka lakukan, mencegah kemungkaran, menganjurkan ke ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ini Allah puji, Allah selamatkan mereka dunia dan akhirat. Yang kedua ialah fi'atun kanat ta'silah, dan satu kumpulan yang jelas melakukan maksiat kepada Allah, iaitu melanggar larangan pada Sabtu. Dan yang ketiga ialah satu kumpulan yang tidak buat maksiat tetapi mereka tidak menegur kemungkaran. Ini Allah tidak berikan jaminan selamat. Tuan-tuan yang hormati, Allah juga mengatakan dalam ayat lain, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Dan hendaklah kamu satu kumpulan, satu ummah yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa ulaika hum muflihun, maka mereka lah orang berjaya. Dua syarat. Mereka ialah orang yang melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mereka lah orang yang berjaya. Kalau kita buat separuh, tidak pasti kejayaan. Dan kita ramai membuat kebaikan tetapi sukar untuk kita mencegah kemungkaran. Antara kemungkaran yang hampir ialah pada malam tahun baru ini, kita lihat apakah pemuda-pemuda kita lakukan, apakah yang mereka lakukan, dan tugas kita ialah lakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran ini orang akan marah pada kita. Bila kita mengajak kebaikan pada orang, orang sayang pada kita. Kalau kita mencegah orang buat keburukan, orang benci pada kita. Dan Islam, package tidak boleh dipisahkan. Kita harus lakukan kedua-duanya. Dalam konteks ini, dikatakan penduduk yang selamat, selalunya mereka bau ikan pada hari Ahad. Pada hari Ahad mereka bau masywa, iaitu ikan yang dipanggang. Mereka berpesta pada hari Ahad. Hari itu mereka tak bau ikan. Mereka dengar kampung ini, yang kawasan yang degil tadi, senyap sunyi, tidak ada kedengaran apa-apa. Lalu orang yang mencegah kemungkaran dan melakukan kebaikan tadi meninjau apakah sebab mereka tidak keluar kerja ini. Dan mereka lihat bahawa kampung itu telah menjadi penuh dengan monyet kera. Dan mereka yang baik tadi heran melihat orang kampung tidak ada lagi, yang adalah kera yang sedang berkeliaran. Bilangan mereka ialah 70,000 manusia yang Allah tukar menjadi kera. Ini ialah perkara yang berlaku sebelum syariah kita, syariat Islam kita. Umat terdahulu Allah berikan azab secara tunai, dan kita Allah tangguhkan pada satu masa akan datang. Kemudian yang baik tadi bertanya pada kera, wahai kera, apakah kamu ini nama sekian-sekian? Dia angguk. Ya. Apakah kamu yang melakukan larangan Allah pada hari Sabtu? Dia angguk. Dan kera menangis. Tetapi masa tidak boleh diundurkan lagi. Masa tidak boleh diundurkan lagi apabila Allah telah tukar mereka, masah mereka menjadi kera. Maka itulah yang Allah mengatakan, kunu qiratan khasin, jadilah kamu kera yang hina. Dan inilah untuk iktibar kita. Ini Allah sebut dalam ayat lain sebagai ashabus sabti. Subut dalam bahasa Arab, Sabtu adalah hari rehat. Subut ialah rehat. Malam juga subuta. Wal laila subuta, dan malam yang menjadi tempat rehat. Subut ialah Allah uji orang Israel, Bani Israel, tidak bekerja pada hari Sabtu. Itu sebab tuan-tuan, orang barat sampai hari ini mereka bercuti pada hari Ahad dan hari Sabtu. Yang satu ialah daripada golongan orang Nasara yang bercuti pada hari Ahad, dan satu kumpulan lagi orang Israel yang bercuti pada Sabtu. Kemudian mereka datang menjajah kita. Kita tidak ada pernah bercuti, tuan-tuan. Sebelum datangnya Portugis, kita tak pernah bercuti. Hatta hari Jumaat kita bekerja. Dan Allah mengatakan, "Faiza qudiyatish salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila selesai solat Jumaat, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi dan mencari rezeki Allah. Hari Jumaat pun kita bekerja, apatah lagi hari Ahad dan Sabtu. Kalau hari Jumaat pun hari yang besar, penghulu segala hari kita beribadah, dan petangnya Allah suruh kita bekerja. Apatah lagi hari Sabtu dan Ahad. Tetapi mereka menjajah kita. Dan mereka menjadikan hari Sabtu, hari Ahad sebagai cuti. Kita sudah merdeka, tetapi budaya masih terjajah. Kalaulah Islam tidak membenarkan kita bercuti, tuan-tuan, tidak ada hari kerja cuti. Tetapi kalau kita nak pilih satu hari cuti seminggu, alangkah baik kalau kita cuti hari Jumaat.
Sebab hari Jumaat ini banyak fadilahnya, kita boleh datang berawal-awal ke masjid. Kita boleh mandi lebih awal, mandi sunat hari Jumaat. Kalau kita bekerja tuan-tuan, bekerja di pejabat boleh tahan. Kalau bekerja sebagai di luar tuan-tuan, di tengah panas matahari, masa mana kita nak mandi untuk ambil sunat tadi? Untuk datang ke masjid awal-awal. Untuk kita ambil berkat sunat dan iktikaf pada hari Jumaat. Dan kita pakai babawan, tak ada masa tuan-tuan. Maaf saya tuan-tuan, saya duduk di Bangi. Masjid saya ini banyak pekerja-pekerja kilang. Dan tuan-tuan dapat bayangkan, kalau satu kumpulan mereka masuk ke masjid dan kita berada di tengah mereka, kita dapat rasakan sesuatu yang tidak indah untuk kita sebut di sini. Dan alangkah indah sekiranya kita bercuti pada hari Jumaat. Tapi sayang, kita ingin mengekalkan budaya kita, budaya penjajah yang memang datang menjajah kita ialah British bersama dengan Yahudi. Dan mereka bercuti pada hari Ahad dan Sabtu, dan kita sudah merdeka, tapi budaya masih terjajah. Yang kedua, disebutkan oleh Ibn Abbas, mereka yang ditukar menjadi kera ini, hidup hanyalah 3 hari saja. Kemudian Allah matikan mereka semuanya. Maksudnya mereka tidak ada keturunan lagi. Rupa-rupanya manusia menjadi kera. Manusia yang menjadi monyet. Bukan monyet menjadi kera. Orang Yahudi oleh kerana mereka nak tutup sejarah mereka, mereka buat teori bahawa kera menjadi manusia. Yang sebenarnya manusia menjadi kera. Yang telah Allah habiskan. Di sekolah diajar teori evolusi. Dikatakan monyet menjadi manusia. Sedangkan kita, Rasulullah menyatakan dalam konteks ini, kullukum Adam, Adam min turab, inna akrakum indallah atqakum. Kamu semua daripada Adam. Adam daripada tanah. Yang terbaik daripada kamu lah yang paling baik. Boleh bertakwa. Tetapi mereka ubah tuan-tuan. Bangsa Yahudi ialah bangsa Israel yang disebut sebagai Ashabus Sabti ini, Allah tukarkan dari manusia menjadi kera. Dan ada seorang Yahudi bernama Charles Darwin. Seorang Yahudi tulen yang membuat teori bahawa monyet menjadi manusia. Sebab mereka malu sebab Allah telah tukar nenek moyang mereka untuk menjadi kera. Dan mereka tukar monyet menjadi manusia. Tuan-tuan yang hormati, ketika Rasulullah di Madinah, orang Yahudi sudah ramai di Madinah. Kenapa orang Yahudi berada di Madinah? Sebab mereka membaca dalam kitab Taurat bahawa Rasul terakhir datang di celah-celah pohon tamar di Yathrib. Dan Rasulullah berhijrah ke Madinah. Mereka menunggu. Dan apabila mereka mengetahui bahawa Rasul yang diutuskan ini bukan daripada bangsa mereka, mereka lah yang pertama menentang Rasulullah SAW. Sedangkan mereka berada di Madinah untuk menunggu kedatangan Rasulullah. Sayang, mereka lah menjadi orang pertama yang kafir pada Rasulullah. Oleh sebab itu, mereka sembunyikan kisah ini. Mereka sembunyikan kisah masyarakat Bani Israel yang Allah tukar menjadi monyet. Mereka silentkan. Mereka tak tunjuk pada Islam kepada Rasulullah. Tetapi Allah membongkarkan kisah mereka. Banyak tempat dalam Quran. Dan tempat yang paling jelas ialah tempat yang kita baca tadi. Allah menyatakan mereka ialah di kampung di tepi pantai. Dan apabila kita tengok sejarah kaum Bani Israel, Bana itulah Bana Ilah. Sekarang arkeologi dilakukan di kawasan tersebut. Saya tidak ada gambar, kalau ada gambar kita dapat limak bersama. Inilah arkeologi tempat kasam-kasam mereka. Dan tuan-tuan boleh lihat dalam Facebook saya yang ada gambar ini. Kampung yang penggalian dibuatkan, mereka ada tamadun yang besar. Mereka ada bangunan-bangunan yang runtuh. Bangunan mereka dengan batu-batu yang besar. Sebahagiannya ditinggalkan kampung ini dan sebahagiannya ada pembangunan di kawasan sebelahnya. Dan difilmkan. Difilmkan bagaimanakah ikan muncul benar-benar pada hari Sabtu. Hari Sabtu ialah hari yang Allah cegah untuk bekerja. Dan mereka telah menceroboh. Dan lebih malang mereka mencari alasan. Kita juga tuan-tuan banyak mencari alasan. Allah mengatakan wahallallahu al-bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dan kita terlibat dengan riba, kita kata ini bukan riba, ini adalah charge perkhidmatan. Kita mencari alasan seperti kaum ini juga. Kita mencari alasan supaya kita benarkan ini. Loan rumah yang dibuat dengan bank konvensional. Dan kita terpaksa buat sebab inilah darurat. Kita mencari alasan. Kita mencari alasan sebagaimana Bani Israil juga mencari alasan. Mereka tidak dibenarkan bekerja pada hari Sabtu, tetapi mereka kata kami tak bekerja Sabtu. Kami tahan pukat hari Jumaat, kami angkat hari Ahad. Dan mereka mencari alasan. Dan dalam dunia moden hari ini tuan-tuan, Al-Khamar, iaitu arak,
Mereka tukar nama. Bukan panggil khamar lagi, mereka sebut dengan berbagai nama. Dan mereka mengatakan ini bukan khamar, inilah makanan, minuman yang boleh. Di Turki mereka sebut riki. Minuman yang sangat indah di Turki, tuan-tuan, yang diminum oleh sebahagian Islam. Di atas dasar sekularisme mereka. Mereka umat Islam. Hari Jumaat mereka pergi solat, tapi balik Jumaat mereka minum riki. Riki ialah, mereka tidak sebut arak. Mereka tidak sebut khamar. Mereka sebut riki. Minuman daripada anggur yang diperam dan sudah menjadi arak. Dan riki, Turki ialah antara terbaik di dunia. Mereka mencari alasan. Di dalam kitab Taurat sekarang, tuan-tuan, tersebut perkataan ini. Dan dalam bahasa Arabnya berbunyi Izdarati aqdasi wa najasat subuti. Ini perkataan Taurat. Dan takdisku, kemuliaanku telah diceroboh. Dan hari larangan aku, kata Allah, telah dinajisi oleh orang Bani Israel. Kalaulah ini benar daripada Taurat ataupun ini pindaan, wallahu alam. Tetapi masih ada dalam Taurat yang Allah mencela orang Bani Israel. Darati aqdasi wan najas subuti. Itu kataan yang mereka kata ini bertorah. Di sini Allah mencela Bani Israel kerana melakukan pencerobohan, dan lebih malang mereka mencari alasan untuk membolehkannya. Tuan-tuan, melakukan haram satu hal, mencari alasan ini boleh satu hal lagi. Ini sangat baik. Kalau zaman Nabi Musa ditukar menjadi monyet, kita mencari alasan. Ini bukan riba, ini ialah cukai ataupun yuran perkhidmatan. Kita mencari alasan. Tuan-tuan sebati. Tadi kita lihat, kadang-kadang kita rasuah. Kita cari hadiah. Kita bagi hadiah kepada bos. Dengan tujuan yang dia ada kuasa dan kita dapat kepentingan. Kita katakan hadiah, sebenarnya rasuah. Dan bank, seperti saya kata tadi, inilah pelaburan. Inilah pelaburan, tetapi dia melibatkan dengan interest dan dia tidak halal. Pelaburan yang melibatkan dengan interest, dia tidak halal. Walaupun kita kata ini pelaburan, ini adalah pelaburan dilakukan oleh perkapalan halal. Sedangkan kapal membawa segala barang komoditi termasuklah arak. Kapal terbang ini syarikat kapal terbang yang baik. Sedangkan kapal terbang membawa segala-galanya termasuk arak dijamu di atas kapal terbang, dan kita kata inilah satu pelaburan. Kita nak satu hal, kita mencari alasan satu hal lain. Itulah yang berlaku. Mereka mengatakan memakai menutup arak ialah sebagai kemudaratan, sedangkan inilah satu perintah Allah. Mereka mencari alasan bahawa inilah kemodernan, kita harus tinggalkan sebahagiannya. Hukum ini tak sesuai, sebab ini hukum ini sesuai hanya pada zaman Rasulullah. Dan kita mencari alasan untuk tidak melaksanakan hukum Allah. Kita masyarakat majmuk. Kita tidak melaksanakan hukum Allah sebab kita masyarakat majmuk. Sedangkan masyarakat majmuk Malaysia hanya 3 bangsa, Melayu, Cina, India. Tetapi ketika Sahifah Madinah dilaksanakan di Madinah, ada 30 kaum di Madinah yang sebahagian besar tidak Islam. Ketika itulah Rasulullah melaksanakan Islam. Nak sebudaya, tak nak sebudalih. Kalau tak boleh buat, kata kita boleh buat, tak mampu. Tapi jangan cari alasan. Kita ambil pengajaran daripada orang Bani Israel yang mencari alasan. Mereka tahu bahawa bekerja hari Sabtu ialah satu larangan. Tetapi mereka mencari alasan untuk membenarkannya. Kita juga umat Islam, tuan-tuan, ambil iktibar. Jangan kita menjadikan alasan untuk kita membenarkan apa yang Allah larang. Dan inilah satu pengajaran untuk kita. Dan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yashrabanna an-nas min ummati al-khamra yusamunha bighairi ismiha. Satu masa benar-benar umatku akan minum arak, khamar. Dan mereka menamakan arak ini dengan nama lain. Mereka namakan dengan nama lain. Mereka namakan champagne, mereka namakan dengan sherry, mereka sebut dengan berbagai-bagai nama. Sedangkan dia adalah khamar. Dan inilah yang disebut oleh dalam hadis tadi. Satu kisah yang berlaku ketika selepas Nabi Musa AS. Nabi Musa AS mencuba membawa Bani Israel yang keluar daripada Mesir untuk masuk ke Palestin, untuk masuk ke Baitul Maqdis, tetapi tidak berjaya. Nabi Musa tidak berjaya membawa kaumnya Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis, tetapi berjaya dibawa oleh pengikut Nabi Musa AS yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ialah
yang Allah sebut sebagai fatan. Fatan yang ikut Nabi Musa ke mana-mana saja. Dalam peristiwa dengan Nabi Khidir juga yang bersama dengan Nabi Musa ini ialah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun dilantik, ada pendapat mengatakan dia dilantik menjadi Nabi dan sekurang-kurangnya lah pemimpin kepada Bani Israel selepas Nabi Musa AS. Dia membawa Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dan pada hari itu mereka berperang pada petang hari Jumaat. Dan apabila hari Jumaat, mereka harus berhenti berperang sebaik saja matahari jatuh pada hari Jumaat sebab sudah masuk hari Sabtu. Malam itulah malam Sabtu. Dalam Islam tuan-tuan, dalam syariat Allah, malam berubah, hari bulan berubah apabila jatuh hari Maghrib. Bukan tengah malam 12, pukul 12 malam. 12 tengah malam ini amalan orang Rom yang menyembah berhala. Hari mereka bertukar pada 12 tengah malam. Tetapi Islam bertukarnya hari apabila jatuh matahari tadi. Malam ini ialah malam Khamis. Bukan Rabu malam. Dalam Islam, malam inilah malam Khamis. Oleh sebab itu, apabila tidak dapat menyelesaikan peperangan pada petang hari Jumaat, Yusha' berdoa kepada Allah. Ya Allah, peperangan belum selesai. Pegungkanlah matahari supaya dapat kami menyelesaikan peperangan. Dan Allah telah pegungkan matahari. Dan ini disebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan bahawa inna syam la tuhsbas li basharin illa yusha' la yali safar ila Baitul Maqdis. Dan matahari tidak pernah dipegungkan oleh sesiapa manusia. Allah tidak pernah pegungkan matahari kecuali kepada Yusha' bin Nun. Pada malam-malam dia ingin masuki Baitul Maqdis. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya ialah sejak Nabi Musa, umat Bani Israel tidak dibenarkan bekerja pada hari Sabtu. Saya pernah mewakili negara satu masa dulu, masa muda-muda, mesyuarat di Washington. Dan hari mesyuarat ini ditentukan pada hari Sabtu. Saya dengan kawan masuk dalam dewan mesyuarat di Washington. Dan kosong. Saya kata saya silap hari bulan. Tidak, benar. Kemudian kami lihat di pintu ada penangguhan mesyuarat disebabkan arahan daripada Perdana Menteri Israel. Rupa-rupanya Perdana Menteri Israel mengawal Amerika. Baru kita tahu. Perdana Menteri Israel mengarahkan Amerika supaya membatalkan mesyuarat pada hari Sabtu sebab hari Sabtu tidak boleh mereka bekerja. Tuan-tuan, Allah memberikan ujian pada orang Israel, pada Israel. Malam hari Sabtu sepenuhnya mereka tidak boleh masak nasi, tidak boleh masak roti. Roti boleh masak pada hari Jumaat, makan hari Sabtu boleh. Mereka tidak boleh mengembara pada hari Sabtu. Mereka tidak boleh membawa kereta pada hari Sabtu. Pada hari Jumaat, tuan-tuan, kalau di Amerika, bangsa Yahudi yang tulen, ketika mereka petang Jumaat membawa kereta di lebuh raya, masuk sahaja tenggelam matahari. Sama seperti kita. Hari Sabtu mereka masuk pada tenggelam matahari Maghrib tadi. Mereka terpaksa berhenti kereta di tepi highway. Tak boleh bergerak lagi. Ini adalah denda Allah kepada mereka yang sangat degil. Allah tidak membenarkan mereka bekerja pada hari Sabtu. Hatta bawa kereta tidak boleh. Hari Sabtu adalah untuk ibadat sepenuhnya. Itu sebabnya kita lihat di Amerika sekarang sudah hampir tidak ada orang Yahudi yang mengamalkan agama mereka. Tidak ada. Hampir tidak ada. Sebab pada hari Sabtu lah mereka adakan pesta Saturday Night Fever. Hari Sabtu lah mereka adakan pesta besar-besaran. Lebih lagi pada satu hari bulan yang bakal muncul ini, mereka akan berpesta habis-habisan. Yahudi dan bukan Yahudi di Amerika, di Eropah, mereka ada pesta besar-besaran. Mereka mencari alasan bahawa inilah satu perkara yang telah lalu. Hukum ini untuk Nabi Musa. Mereka kata inilah the law of Moses. Ini telah berlalu. Mereka mencari alasan sekali lagi supaya tidak melaksanakan hukum ini. Sedangkan Allah telah memberikan hukuman yang baik, telah memberikan syariah yang mulia dalam Islam. Mereka tidak menerima Islam. Tuan-tuan, mereka membuat tafsiran. Kalaulah Allah pegungkan matahari, maksudnya lah bumi ini rata. Bumi ini tidak bergerak. Dan gereja membuat satu keputusan, iaitu bumi ini tetap tidak bergerak. Bumi ini datar seperti meja. Meja yang bulat tapi datar. Di atasnya ada langit 7 lapis. Dan di atas langit ada laut. Bila dibuka pintu laut, pintu langit, maka hujan turun. Dan matahari mengelilingi bumi. Bumi tidak bergerak. Ini ialah doktrin gereja. Siapa yang melanggar akan dihukum bunuh. Dan ribuan saintis
di Eropah dibunuh dalam kurun ke-16, 17, 18. Sebab mereka mengatakan bumi bulat dan mengelilingi matahari. Ini dapat dilihat dengan strike moden hari ini. Dan tuan-tuan, orang meninggalkan agama Kristian, orang meninggalkan agama Judaism. Sehingga orang Yahudi pun meninggalkan agama mereka sebab agama mereka mengatakan bumi bulat, bumi datar. Dan ada laut atas langit. Bila pintu langit dibuka, hujan turun. Kalau pintu tak buka, hujan tak turun. Sedangkan mereka tahu bahawa hujan turun daripada awan. Bukan daripada langit, daripada awan saja hujan turun. Naik kapal terbang, lebih tinggi pada awan, hujan tak turun dah. Kita lepas hujan di bawah. Dan orang tinggal agama Kristian, orang tinggal agama Judaism, dan mereka memeluk Islam ramai-ramai. Sebab dalam Islam Allah mengatakan yuqairul nahar, yuqairul nahar on al-lail. Allah gulingkan malam ke atas siang dan gulingkan siang ke atas malam. Guling ini yukawir. Yukawir maksudnya lilit. Lilit satu yang bulat. Oleh sebab itu seluruh saintis Muslim sepakat bahawa dunia bulat dan bergerak sebab Allah mengatakan wa taral jibala tasbaha jamatan wa hiya tamurru as-sahaba sanallahu alladhi atqana kull syai'. Dan apakah melihat bukit itu, gunung kanan yang kamu sangka diam tetapi dia bergerak. Dia bergerak laju seperti awan. Maksudnya bumi yang berputar. Dan itu sebab ulama kita sepakat mengatakan bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Dan sekarang mereka adakan Flat Earth Society. Flat Earth Society ini sebab terdesaknya orang Yahudi untuk mengembalikan manusia kepada agama mereka. Dan mereka sangat cemburu sebab orang Islam semakin bertambah. Mereka pujuk orang Islam, pemuda kita, supaya mengadakan Flat Earth Society. Dan Malaysia ini kita ada satu persatuan, Malaysia Flat Earth Society. Saya ada ahli falak. Setiap majlis falak yang saya pergi di seluruh negara, sama ada Johor sampai Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Soalan yang wajib ditanya pada saya setiap kali majlis. Bumi ini rata atau bulat? Dan orang sudah naik ke langit, tuan-tuan, membuat rumah atas langit, melihat perjalanan bumi dan langit, kita masih berbincang langit ini bulat ataupun lepeh. Dan sekarang mereka adakan ahli-ahli Flat Earth di Malaysia sangat ramai. Mereka ingin mengajak supaya orang meninggalkan Islam dengan Flat Earth. Sedangkan ulama kita telah selesai sejak zaman berzaman. Dan dalam tafsir-tafsir yang muktabar kita lihat, mereka telah membincangkan tentang bentuk bulat dan mereka telah adakan geluk. Sejak kurun yang ke-8, mereka buat geluk bagaimanakah pelayaran dilakukan di keliling bumi. Dan pelayaran-pelayaran Muslim telah melakukan pelayaran ke seluruh bumi dan buat peta di atas geluk. Dan mereka letakkan garis 0 darjah di atas Mekah. Supaya merujuk Mekah untuk lihat kiblat. Setiap bumi ini dibuat koordinat. Ini dilakukan oleh Al-Biruni. Ini ilmu kartografi yang diasaskan oleh umat Islam. Ketika itu orang barat masih lagi menganggap bumi ini rata. Itu sebab British sangat lewat datang ke sebelah timur. Sebab mereka mengatakan dunia ini macam seperti bola, seperti meja, dan mereka akan jatuh ke bawah. Yang mula-mula sekali datang ke sebelah timur ialah Portugis. Portugis ini asal namanya Andalusia. Kemudian Spanyolnya datang ke sini sebab Spanyol nama asalnya Andalusia. Dan mereka datang dengan ilmu umat Islam. Dan orang British masih menganggap dunia rata sampai kurun ke-18. Perbezaan yang sangat nyata di antara mereka dan kita. Benar dan palsu. Tuan-tuan yang semati. Mula-mula sekali, orang Kristian dan orang Yahudi pergi gereja pada hari sama. Sebab mereka daripada aliran yang sama. Nabi Isa AS ialah Bani Israel. Dan diutuskan kepada Bani Israel. Dalam Bible disebut dalam bahasa Inggeris, I'm not sent but to the lost sheep of Israel. Saya tidak diutuskan, kata Nabi Isa AS, kecuali untuk Bani Israel. Dan Allah tegaskan Al-Quran bahawa Nabi Isa AS diutuskan kepada Bani Israel semata-mata. Sebab Nabi yang terakhir ialah Nabi seluruh alam. Rasulullah SAW bakal diutuskan kepada seluruh manusia. Sedangkan Nabi sebelum ini semuanya diutus pada bangsa mereka masing-masing. Nabi Nuh pada kaum Nuh. Nabi Soleh pada kaum Nabi Soleh. Nabi Hud kepada kaum Nabi Hud. Dan Nabi Ilyas ataupun Nabi Syuaib kepada kaumnya sendiri. Nabi Isa juga kepada kaumnya. Dan akhir sekali Allah memutuskan penutup segala anbiya Rasulullah kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan dikau ya Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Dan alam ini luas. Oleh sebab itu, orang Yahudi kekal menyembah Allah yang satu. Orang Yahudi dengan kita hampir sama, tuan-tuan. Berbeza kita dengan Yahudi ialah mereka tidak beriman Rasulullah. Itu saja.
Kecuali ada beberapa perubahan lain, tetapi asasnya, akidah mereka sama. Mereka percaya kepada Allah yang satu. Mereka percaya kepada Rasulullah. Dan mereka tidak menerima Rasulullah, itu saja. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasara, orang Kristian, mereka mengatakan Tuhan ada 3. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Rohul Kudus. Yang mereka sebut Spirit of Truth. 3 tapi 1. Bila mereka 3 tapi 1, orang Yahudi halau orang Kristian keluar daripada gereja. Asalnya mereka pergi pada hari Ahad. Sekarang orang Yahudi, maksud saya, Kristian dan Nasara semuanya beribadat pada hari Sabtu sebab mereka dilarang bekerja Sabtu. Tetapi apabila orang Kristian telah mengambil 3 Trinity, 3 tapi 1, orang Yahudi tendang orang Kristian keluar daripada gereja. Lalu mereka mengubah agama mereka dan pergi pada hari Ahad. Mereka mula pergi ke gereja pada Ahad. Selepas mereka ditolak oleh orang Nasara, orang Yahudi. Dan Allah menceritakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil lahu laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahuda ala syai' wa hum yatluna kitaba kadzalika alladziina lam yu'minu mithqala dzarratin wallahu yahkumu yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Surah An-Nazm. Orang Yahudi berkata, orang Nasara tidak ada apa-apa pegangan. Orang Nasara mengatakan, orang Yahudi tak ada apa-apa pegangan. Sedangkan mereka membaca kitab. Satunya baca kitab Taurat, yang lain baca kitab Injil. Wa hum yatluna kitaba kadzalika alladziina qablihim kadzalika alladziina la ya'lamuna mithqala dzarratin. Dan orang yang tidak mengetahui, orang yang jahil juga mengatakan demikian. Mereka masing-masing mengatakan mereka lah yang benar. Orang Yahudi kata mereka benar, orang Nasara kata mereka benar, dan orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui kata Allah, mengatakan mereka lah yang benar. Wallahu yahkumu lahum, dan hari kiamat nanti Allah akan memberikan hukum kepada mereka fima kanu fihi yakhtalifun. Apa yang mereka berbantah di dunia ini, Allah akan berikan kebenaran di akhirat nanti. Dan akhir sekali terpisahlah Yahudi dan Nasara, satu pergi hari Ahad, satu pergi hari Sabtu. Sampai hari ini. Tetapi bila mereka ingin memerangi Islam, mereka boleh bersatu kembali. Yahudi dan Nasara, Yahudi di Spanyol, tuan-tuan, dibunuh oleh Nasara. Ketika Isabel dan Ferdinand kembali memerintah Spanyol selepas Andalusia, kedua pasangan ini membunuh orang Islam, membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi juga dibunuh, sehingga Yahudi bertempiaran lagi sampai ke Amerika. Sebenarnya Kristian dengan Yahudi mereka berperang. Tetapi bila mereka bertemu dengan Islam, mereka boleh bersatu buat sementara. Di Amerika, mereka boleh bersatu untuk hancurkan Islam. Mereka bersatukan di antara Yahudi dan Nasara di Amerika untuk hancurkan Afghanistan. Mereka boleh bersatu untuk hancurkan Syria, untuk hancurkan Yaman, untuk hancurkan semua negara Islam. Mereka boleh bersatu. Persatuan mereka sangat longgar. Sementara Islam, umat Islam tidak dihapuskan, lepas itu mereka akan berperang kembali. Itu sebab apabila British sampai ke sini, yang biayai British untuk menjajah Melaya ialah Yahudi. Orang Yahudi mereka buat lomba kuda pada hari Ahad. Dan orang Kristian buat lomba kuda pada hari Sabtu. Hari Sabtu ialah hari Sabtu dan hari Ahad adalah hari judi. Mereka sebut hari sukan. Lomba kuda ialah sukan mereka sebut. Dan sekali lagi mereka mencari helah. Mereka juga tidak boleh berjudi, tuan-tuan. Yahudi Nasara juga tidak boleh minum arak, tapi mereka mencari alasan untuk mereka lakukannya. Hari Ahad Sabtu mereka kekalkan untuk hari lomba kuda. Sehingga dalam kalender kita yang lama, hari Ahad Sabtu gambar kuda sepenuhnya. Tuan-tuan semati. Orang Kristian pula pada malam Sabtu mereka adakan pesta tarian besar-besaran yang mereka sebut Saturday Night Fever. John Travolta yang terkenal satu masa dulu menghidupkan malam Sabtu sebagai Saturday Night Fever untuk pelik orang Yahudi yang tak boleh bekerja pada hari Sabtu. Pada mulanya orang Kristian pelik Yahudi supaya mereka adakan pesta pada hari Sabtu. Orang Yahudi pula buat pesta pada hari Ahad. Mereka tidak pernah bersetuju di antara satu sama lain. Mereka mengadakan minum arak sampai pagi. Hari Minggu mereka sebut hari Minggu. Hari Minggu hari tidak kerja bagi mereka. Dan kita umat Islam juga ikut mereka sampai hari ini. Walaupun kita sudah merdeka. Tapi budaya kita masih Nasara al-Yahuda. Tuan-tuan. Mereka berpesta. Mereka membuka kelak-kelak malam di Melaya kita. Bila mereka datang ke sini, mereka ada kelak-kelak eksklusif.
Mereka bawa pembesar-pembesar kita, bangsawan kita untuk bersama mereka. Dan akhirnya sudah menjadi satu budaya negara kita. Kita merdeka, tetapi amalan ini masih berterusan sampai hari ini. Dan lebih lagi apabila kita sudah hampir menyambut tahun baru, kita lihat dalam gambar ini ialah mereka menyambut solstice. Solstice ialah pada 21, 22 hari bulan Disember. Hari itu ialah hari malam yang paling panjang. Dan pada 25 Disember mereka menunggu matahari naik lebih awal. Mereka adakan pesta yang besar-besaran untuk menyambut matahari. Ini berlaku sebelum Kristian, sebelum Yahudi lagi. Orang Eropah menyembah matahari pada 25 Disember. Mereka hubungkan dengan kelahiran segala tuhan-tuhan mereka, termasuk Hercules, Mitra dan sebagainya. 5 hari kemudian mereka menyambut tahun baru. Tahun yang dihubungkan dengan dewa-dewa mereka. 5 hari kemudian ataupun 6 hari kemudian mereka sambut Tuhan mereka bernama Janus. Mereka sebut 1 Januari. Januari itulah untuk merayakan Tuhan Janus. Yang dirayakan oleh orang sebelum Kristian lagi. Dan kabar-kabar ini menunjukkan mereka menyembah matahari pada 5 Desember. Dan mereka ada ke pesta perayaan pada 5 Desember. Perayaan pada 5 Desember ini sebelum Kristian, sebelum Yahudi lagi. Mereka lakukan pesta ini. Bila Kristian muncul, mereka melakukan Christmas pada hari yang sama. Dan 5 hari kemudian mereka menandakan hari Tuhan Janus. Dan mereka sebut Januari. Bulan Februari pula mereka merayakan Tuhan lain bernama Februari. Kemudian Tuhan March. Kemudian Tuhan April. April adalah Tuhan perempuan. Tidak ada kena-mengena dengan kita. Sedangkan Allah menyatakan Inna indal suru indallah isna asyara syahran fi kitabillahi wa ma'rifas samar min harbatun hurum dzalika dinul qayyim. Dan bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, di antaranya lah 4 bulan haram. Bulan di sisi Allah ialah bulan Hijriah, bukan bulan Masihi. Allah ciptakan matahari bulan. La tasjudu syamsi wal qamar wasjudul ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kamu sembah pada matahari, jangan kamu sembah bulan. Sembahlah Allah yang menciptakan bulan dan matahari. Sekiranya kamu hanya menyembah Allah. Dan mereka adakan pesta menyambut tahun baru mengikut segala khurafat yang mereka adakan. Mereka panggil tahun baru. Dan oleh sebab itu ulama berselisih faham, berselisih pandangan tentang perayaan satu bulan baru. Pertama, mereka melihat bahawa tahun ini dirayakan untuk menyambut Tuhan-Tuhan yang tidak mengenal agama Islam. Satu kumpulan lain melihat bulan ini dinamakan sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Kita hanya namakan Januari itu bulan 1 dan kita namakan Januari itu hanya nama bulan, bukan nama Tuhan. Itu pandangan kedua. Pandangan pertama mengatakan perayaan ini bermula dengan penyembahan berhala. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Tuhan Apollo. Tuhan Apollo ialah Tuhan api. Dalam Islam, ini ialah Ifrit. Yang bawa obor api itu ialah Ifrit. Dalam amalan orang Greece, mereka mengatakan ini Tuhan Apollo. Yang dibawa obornya dalam sukan Olimpik, dalam segala sukan. Dan kerana mereka ada 2 pandangan. Satunya, kerana tahun baru ialah kerana ada hubungan dengan segala Tuhan-Tuhan yang dilarang oleh Islam. Satu lagi mengatakan bulan-bulan ini hanyalah nama semata-mata yang tidak ada hubungan dengan Tuhan-Tuhan mereka lagi. Hanyalah nama sekadar bulan. Jadi 2 pendekatan dalam konteks ini. Dalam konteks inilah kita akan insyaAllah sehari 2 lagi kita akan masuk tahun baru. Tahun 2023, tahun yang penuh cabaran. Kita mulakan dengan tahun 2023 ini dengan banjir besar di Pantai Timur. Dan jatuhnya ataupun gelincirnya tanah di Batangkali. Saya ada kuliah minggu lepas di sana. Hampir tidak dapat kelas sebab di sana ada kejadian tanah runtuh. Dan sekarang kita lihat di Eropah, Amerika yang angkuh diserang oleh bom snow yang meliputi seluruh Amerika. Amerika hampir kaku hari ini. Eropah hampir kaku sebab dilanda oleh snow yang sangat hebat. Peperangannya tak pernah tamat di Ukraine, bahkan di Cyprus, Turki, di Taiwan, dan umat Islam
Palestin sentiasa bergelut dengan musuhnya Yahudi. Dalam masa inilah kita masuk tahun baru. Tahun yang penuh cabaran. Dan ada satu masjid jemput saya untuk menguraikan apakah cabaran yang kita hadapi tahun 2023. InsyaAllah 2 malam lagi. Tuan-tuan yang hormati. Mereka menunggu 12 tengah malam untuk menyambut tahun baru. Ini bukan budaya kita. Adik-adik, pemuda-pemuda depan saya, jangan sekali-kali kita menyambut tengah malam sebab ini bukan budaya kita. Budaya kita, perubahan hari ialah apabila jatuhnya matahari pada hari tersebut. Dan kita lakukan dengan penuh kesyukuran. Sebab Allah masih berikan kita hayat untuk kita syukuri. Malam untuk kita kompletari atau untuk kita refleksi sejarah kita selama ini. Dan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Bukan untuk kita gembira dan kita berpesta di mana-mana saja. Sebab kita umat Islam tidak sama dengan mereka. Kita di atas muka bumi ini penuh dengan tanggungjawab. Bukan untuk hedonism untuk mereka. Mereka hanyalah untuk hedonism. Kita dengan penuh tanggungjawab sebab kita diberikan ujian di atas muka bumi. Tuan-tuan, berdasarkan kepada dua pandangan tadi, maka hukum untuk menyambut hari awal tahun baru diberikan oleh beberapa negara. Saya ingin sebut beberapa negara. Pertama, negara Saudi sebelum ini. Dan saya baca sedikit daripada hukum yang mereka keluarkan majlis mufti mereka. Harama Majlis Ulama Saudiyah ittifalat bi ra'si sanah miladiyah. Saudi Arabia mengharamkan sambutan tahun baru 1 hari bulan Masih. Dan pendapat Muhammad Mufti juga mengatakan dengan perayaan ini juga dilarang untuk memberikan hadiah bunga kepada orang yang kita sayangi. Ini fatwa yang sangat keras daripada Saudi. Kalau kita nak berikan hadiah bunga pada hari lain, silakan. Tapi jangan pada tahun baru. Sebab dia tasyabuh dengan kaum yang menyembah berhala. Ini bukan pandangan saya, pandangan Saudi. Itu pun pandangan lama mereka. Pandangan mereka sekarang sudah berubah. Dan saya ingin sebut juga, apakah Mufti Iran sebut, walaupun dia Syiah, tetapi kita lihat apakah yang mereka sebut tentang perayaan 1 bulan awal tahun baru. Hazrat Sultanat Amniyah Ariniyah Ittifal Bi'andil Miladi Al-Milad. Iran, majlis ulama mereka mengharamkan sambutan tahun baru sebab dia tak mengenal dengan umat Islam. Dan bulan insya-Allah ialah bulan 12 bulan yang Allah sebut bulan-bulan Hijriah. Begitu juga Somali juga mengharamkan ihtifal bi'ayat ra'sis sanah miladiyah. Mengharamkan sambutan tahun baru walau macam mana pun penduduk yang bukan Islam negara Somali dibenarkan untuk menyambutnya. Dan umat Islam tidak dibenarkan untuk tasyabuh menyerupai mereka. Dengan adik-adik ada pandangan yang satu pandangan lagi membenarkannya. Indonesia, Aceh tidak membenarkannya. Aceh mengatakan bahawa Lejma'at Muslimah limanai ihtifal bi'ad milad al-Masih. Sekurang-kurangnya Aceh tidak membenarkan sambutan tahun baru. Tidak ada bunga api pada tahun baru. Kalau ada pun ialah majlis tazkirah seperti ini. Dan Tajikistan juga yang menihtifal bi'ad milad al-Masih. Tuan-tuan boleh baca dalam slide yang dalam Facebook saya dapat tunjukkan maksudnya. Dan Tajikistan juga mengharamkan sambutan tahun baru. Brunei lebih ketat. Brunei melarang untuk merayakan tahun baru, mengharamkan lagi. Dan siapa yang melakukan perayaan tahun baru, uqubah sijnin 5 tahun. Dan hukuman mereka yang merayakan tahun baru 5 tahun penjara. Tuan-tuan, sebab kita menyerupai amalan orang yang menyembah berhala. Sedangkan pandangan kedua ialah Januari, Februari ini hanyalah nama yang tidak menggambarkan berhala. Dia macam bulan 1, bulan 2, bulan 3. Itu pandangan kedua. Dan bulan, matahari Allah yang ciptakan. Manusia yang meletakkan value kepada bulan tersebut. Dan Malaysia, tuan-tuan. Mufti kita, Datuk Dr. Zulkifli mengatakan, setelah melihat hujuhan kedua pihak yang membenarkan dan mengharamkannya, saya cenderung untuk membenarkan sambutan tahun baru. Itu Malaysia boleh. Malaysia boleh. Arab Saudi, Iran, Somali, Brunei, Aceh haram. Sekarang tuan-tuan boleh pilih mana yang tuan-tuan suka. Kalau orang kata ini air ada racun,
Datang pakar mengatakan saya tidak ada racun di sini. Ada pakar lain mengatakan dalamnya ada racun. Sekarang tuan-tuan boleh minum, kata tuan suka. Bergantung tuan nak minum atau tidak. Sebab sebahagian kata ada racun dalam air ini. Sebahagian kata tidak ada, bersih. Sekarang terserah tuan untuk minum. Berani minum atau tidak. Ini ialah sikap kita. Mufti wilayah membuatkan fatwa, boleh. Sebab nama-nama tadi hanyalah tidak merujuk lagi pada berhala. Begitu juga dengan mufti baru Saudi selepas mufti lamanya meninggal. Dia mengatakan bahawa menyambut hari Christmas dan menyambut tahun baru ialah not a matter of religious law. Dia bukan masalah agama, dia masalah budaya. Budaya boleh kita lakukan. Itu pandangan Saudi baru. Saudi lama mengharamkan. Sekarang tuan-tuan boleh pilih. Yang satu kata ada racun, satu lagi kata tidak ada racun. Sekarang tuan-tuan kalau berani sila makan. Saya tak berani. Di atas dasar itulah kita lihat Saudi telah merayakan hari 1 bulan sejak pada tahun 2019. Sejak zaman Rasulullah sampailah pada tahun 2019 tak pernah mereka sambut hari awal tahun baru. Dan buat pertama kali mereka menyambut 2 tahun lepas. Pada 2 tahun 2019 dan Dubai, simbol yang Allah berikan negara yang sangat berjaya. Ekonomi mereka sangat tinggi, bangunan mereka sangat tinggi. Mereka juga mengadakan pesta bangun api yang besar-besaran di Burj Khalifah, simbol bangunan paling tinggi di dunia. Bila kita tanya mereka Saudi dan Dubai, kenapakah anda merayakan bangun api? Bangun api itu simbol April yang bawa obor sama. Dia kata kalau Malaysia buat, kenapa kami tak boleh buat? Mereka jadikan kita sebagai alasan. Tuan-tuan semati, malam 1 Januari, mereka akan berpesta dan macam monyet. Mereka akan terkejar-kejar sejak 12 malam. Sebab mereka mengatakan hari berubah pada tengah malam. Dan ini tak ada mengenai kita. Mereka akan berpesta, mereka akan tarian-tarian. Dan Rasulullah mengatakan kita bahawa akan berlaku khasaf, masah, wa qazaf. Satu masa Allah menjadikan khasaf. Satu lagi masah Allah tukarkan menjadi hewan. Wa qazaf dan jadikan tenggelam dalam bumi dan sebagainya. Dan ditanya oleh para sahabat, Rasulullah mengatakan, ia apabila zaharat akinat wal mazif wa syuribat al-khumur. Apabila arak diminum, terdapatnya penyanyi perempuan dan alat muzik yang didapati, maka itulah masanya Allah akan masah, khasaf dan qazaf. Sebagai satu daripada ancaman sebagai kaum Ashabus Sabt. Mari kita ambil iktibar tuan-tuan. Arak juga satu pesta. Satu tahun baru, polis kita mengakui tahun jenayah. Setiap tahun baru, mereka akan pesta minum arak besar-besaran. Bukan kita, tuan-tuan. Orang yang bukan berbadangan kita. Ataupun golongan kita yang bersama dengan mereka. Mereka minum arak banyak-banyak. Dan pada malam tersebut, kemalangan akan berlaku. Bila mereka sudah minum arak, mereka akan langgar siapa saja. Sama ada orang Islam atau bukan Islam, mereka langgar di jalan raya ataupun di mana saja. Sedangkan orang Yahudi tidak membenarkan minum arak. Jewish law prohibits the consumption of wine. Mereka kata God forbid wine and swine. Allah haramkan arak dan babi. Jelas sama seperti kita. Allah haramkan arak dan judi. Allah haramkan arak dan babi. Dan babi makanan mereka. Dan wine minuman mereka. Sekarang mereka tak ambil cari alasan lagi. Mereka sudah tidak cari alasan. Mereka nak minum-minum. Mereka sudah sampai pada hari ini, Allah, Tuhan mereka, Tuhan Allah juga melarang mereka wine and swine. Dan dalam ayat lain, Allah juga melarang usury ataupun riba kepada orang Yahudi. Dan mereka lah yang paling banyak menggunakan riba di dalam dunia hari ini. Mereka ada bank IMF yang menggunakan riba tak menasabah kepada negara membangun. Dan bentuk penjajahan baru ialah dengan memberikan pinjaman kepada negara membangun. Dan negara itu tidak mampu untuk membayar interest. Negara itu akan terjajah. Dan jaga-jaga tuan-tuan, negara kita jangan sekali-kali terlibat dengan IMF. Sebab itulah perangkap penjajahan dalam bentuk ekonomi. Walaupun interest, riba diharamkan oleh Yahudi, dalam agama Yahudi, mereka lah juara hari ini.
Tuan-tuan, Allah dan melalui Rasulullah melaknat 10 orang yang terlibat dengan arak. Sebagaimana kita sebut, yang memerah, yang minum, yang membawa, yang membeli, yang suruh beli, yang suruh memerah, yang membawanya, yang menyajikannya, yang makan hartanya, dan yang suruh membelinya. Seluruh mereka lah sama saja. 10 kumpulan ini yang terlibat dengan arak, semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan kita ada arak di mana-mana. Daripada kedai biasa, dulu 7-Eleven ada arak dijual. Gadis-gadis Melayu yang menjualnya. Lebih lagi di Langkawi, lempahan arak berlaku ketika saya sampai tahun 90-an. Kita lihat di Patah Cenang penuh dengan tin arak. Dan di atas kapal terbang kita juga ada arak. Dan diberi percuma dalam kapal terbang kita, kelas bisnes umpamanya. Siapa yang membayarnya? Dan arak ini sudah masuk dalam harga tiket yang tuan beli. Cukup malang. Yang Allah haramkan kita mencari alasan untuk ekonomi kita. Untuk judi kita tidak sanggup untuk mengharamkan kasino terbesar Asia Tenggara di Genting Highlands. Data dasar untuk mencari helah, mencari alasan bahawa itulah sumber ekonomi kita. Dan kita sama seperti kaum asal besar itu, mencari alasan untuk melakukan dosa. Tuan-tuan yang hormati, alkohol plus drive equal death. Bawa kereta, minum arak, mati jawabnya. Dan ini berlaku pada awal tahun baru. Bila mereka raikan tahun baru di seluruh dunia, tuan-tuan. Polis dunia mengatakan malam tahun baru ialah malam jenayah. Apabila minum arak sehabis-habisnya, maka akal manusia sudah hilang menjadi haiwan. Akal manusia sudah hilang, maka mereka bertindak bukan lagi dalam bentuk kemanusiaan. Mereka berubah menjadi haiwan dan mereka melakukan jenayah yang sangat luas daripada Eropah sampailah ke Jepun. Dan amalan menyambut tahun baru ini menjadi amalan standard SOP dunia. Mereka berpesta, mereka lakukan segala maksiat. Alangkah malang kita negara Islam. Kita tak pernah bebas daripada amalan ini walaupun kita sudah merdeka. Pemuda-pemuda kita sangat tertarik. Alangkah malang sekiranya malam esok atau malam lusa mereka berkumpul datang mereka. Lebih malang kalau ada pemimpin yang bersama-sama mereka. Bukan untuk tujuan bersyukur, sama-sama bermunajat, sama-sama berdoa, bersyukur, bukan, tetapi dengan pesta. Alangkah malang. Dan inilah yang berlaku selama ini. Dan kita hanya dapat bercakap dan bercakap di masjid dan suara kita tak didengari. Itulah yang dapat kita sebutkan, tuan-tuan. Mabuk ambang tahun baru diakui oleh seluruh polis dunia. Tanya polis Malaysia, mereka akui tahun baru ialah malam jenayah arak. Dan pemandu mabuk tutup segala punca, tingkatkan hukuman, tetapi tidak pernah berlaku, tuan-tuan. Kemalangan jalan raya yang sangat dahsyat berlaku dan mereka tidak bersalah. Pada tahun 2020 lepas 8,000 kemalangan disebabkan oleh arak dalam masa 5 hari. Selepas tahun baru, 5 hari tahun baru, termasuk malam tahun baru, 5 hari seterusnya ada 8,000 kemalangan jalan raya. Bukan saya kata, polis kata. Apakah kita tidak boleh menjadikan alasan ini untuk menghalang arak? Bukan resis, tetapi jenayah dilakukan oleh semua bangsa. Tapi sayang di Malaysia, tuan-tuan, kita merasakan ini krisis. Dan agama manakah yang menghalalkan arak? Barangkali ada. Tetapi kalau kita nak jadikan alasan bahawa orang pakai Islam berhak, orang pakai Islam juga yang minum, mereka langgar orang Islam. Dan kita lihat Malaysia dalam statistik ini ialah negara yang paling banyak kemalangan jalan raya disebabkan oleh arak. Kita negara Islam. Tapi sayang, dalam statistik ini, tuan-tuan boleh lihat dalam Facebook saya kemudian, data-data ini sangat menakutkan. Dan inilah tanggungjawab kita bersama. Sebab dasar ini dasar kerajaan. Siapa kerajaan? Kita kerajaan. Kita yang menubuh kerajaan dan kita bertanggungjawab di atas setiap unit yang berlaku di sini. Dan apa yang berlaku di negara ini, kita bertanggungjawab sebab berdasar kepada hukum dasar KPK. Ar-ridha bisyai', di mana ar-ridha bima yatalul minhu. Redha dengan sesuatu, mana redha dengan apa yang kita redha. Akibatnya, dengan akibatnya, kita redha dengan akibatnya. Dan oleh sebab itu kita telah membentuk bersama negara ini. Setiap melakukan negara ini, maka kita harus tanggung bersama. Dalam konteks arak, kita lihat, sebaik saja minum arak, otak kita sudah cacat. Inilah gambar
scan otak kita apabila mereka yang sudah minum arak. Arak sudah tidak normal lagi. Normal versus alcoholic brain. Yang apabila sudah dipengaruhi oleh arak, mereka melakukan apa saja. Termasuklah apatah lagi kalau dadah, maka inilah gambar-gambar yang cukup menakutkan. Mereka yang terlibat dengan larangan Allah, muhadarat dan juga dengan arak, mereka sudah bertukar manusia menjadi haiwan. Haramkan arak. Di atas dasar semua bangsa terlibat. Dan apabila minum arak ada jenayah. Semua polis akui. Tapi sayang kita tidak ada kekuatan. Dan kita semua bertanggungjawab. Dan arak punca segala maut, punca segala gejala sosial, punca kisah hati, punca masalah kesihatan. Dan apakah tidak cukup kita mengharamkan arak? Bukan atas dasar rasis, bukan atas dasar lain, tetapi dasar kemalangan yang menyebabkan semua rakyat negara ini. Dan hati-hati pada satu hari bulan ini. Malam satu hari bulan, pemuda-pemuda kita di rumah kita, pastikan mereka bersama kita. Jangan mereka keluar dan bersama dengan mereka yang lupakan dunia supaya kita berbeza dengan mereka. Dan dengan kata itu saya minta maaf, saya sudahi dengan berbelak. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.